Dia berkata, "Saya beritahu ahli terapi saya semua yang salah dengan awak." Dia setuju awaklah masalahnya. Saya mengangguk. Menarik. Kemudian saya menempah slot temu janji seterusnya dan membawa risit. Cadangan ahli terapi itu tidak seperti yang dijangkakannya. Saya, 31, lelaki, sedang duduk di meja dapur kami apabila teman wanita saya, Sienna, 29, mendedahkan rahasianya selepas sesi terapinya pada hari Khamis. Dr. Redes kata awak menunjukkan semua tanda-tanda seorang narsis yang terselindung. Dia mengumumkan mengeluarkan teleponnya untuk membaca nota-notanya. Ketiadaan emosi, kawalan keuangan, taktik pengasingan, dan gaslighting. Dia benar-benar mengambil berat tentang saya. Saya mengangkat muka daripada bel elektrik yang saya bayar bersama sewa, internet, barangan runcit, dan insurans keretanya. Itu menarik. Apa lagi yang dia katakan? Sienna dipandang sombong. Dia berkata, "Saya perlu mula menetapkan sempadan dengan awak. Mungkin juga pertimbangkan untuk berpisah jika awak tidak mendapat bantuan. Oh, dan dia fikir awak patut membayar balik semua kerja emosi yang telah saya lakukan dalam hubungan ini." Kerja emosi? Ya, seperti perlu sentiasa menguruskan mood, berurusan dengan keluarga, mengatur kehidupan sosial kita. Dr. Redes mengira ia bernilai sekurang-kurangnya 15,000 berdasarkan piawaian industri terapi. Saya hanya mengangguk. Wah, Dr. Redes kedengaran sangat teliti. Dia hebat. Dia benar-benar faham apa yang saya lalui dengan awak. Inilah yang Sienna tidak tahu. Sistem keselamatan apartemen kami menyandarkan semua rakaman keawan, termasuk audio. Selama 3 bulan yang lalu, saya telah mengkatalogkan semuanya kerana saya merancang untuk pergi. Bukan kerana dendam. Saya cuma tahu ada sesuatu yang tidak kena dan mahu melindungi diri saya. Malam itu, saya membuat panggilan telefon. "Hai, saya ingin menempah temu janji dengan Dr. Redes. Yang paling awal tersedia." Sempurna. Ya. Ia berkaitan isu hubungan dan beberapa kebimbangan tentang maklumat yang telah dikongsi tentang saya. Resepsionis menempah saya untuk hari Selasa berikutnya. Rupa-rupanya, seseorang baru sahaja membatalkannya. Saya menghabiskan hujung minggu menguruskan risit saya, bukan sahaja risit keuangan, tetapi risit sebenar hubungan kami. Penyata ban menunjukkan saya membayar 87% daripada perbelanjaan kami manakala Sienna bekerja sambilan atas pilihannya sendiri. Mesej teks di mana dia mengaku berbohong tentang berada di tempat kerja ketika dia berada di rumah bekas kekasihnya. Video dari apartemen kami yang memaparkan dia membaling komputer riba saya semasa pertengkaran, kemudian memberitahu rakan-rakannya bahawa saya menjadi gila dan merosakkan barang. Tangkapan skrin profil temu janjinya yang aktif sehingga minggu lepas, di mana dia menyenaraikan dirinya sebagai bujang dan bersedia untuk bergaul. Rakaman audio dia di telefon bersama sahabat baiknya, Ima Gigin, berkata, "Saya hanya akan tinggal sehingga saya menyimpan cukup untuk berpindah keluar." Tambahan pula, skor kreditnya membantu saya mendapat kelulusan untuk apartemen baharu itu. DM Instagramnya dengan seorang lelaki bernama Jasper di mana dia memanggil saya situasi rakan serumahnya. Selasa tiba. Saya masuk ke pejabat Dr. Redes dengan folder dan pemacu kilat. Dr. Redes kelihatan terkejut. "Awak pasangan Sienna." Saya faham dia telah membincangkan hubungan kita dengan awak. Saya tidak boleh membincangkan pesakit lain. Saya tidak meminta awak berbuat demikian. Saya di sini kerana saya diberitahu bahawa awak telah membuat beberapa penilaian profesional tentang saya berdasarkan maklumat yang awak terima. Saya fikir awak mungkin mahu melihat beberapa dokumentasi sebelum membuat sebarang cadangan rasmi. Saya meletakkan folder itu di atas mejanya. Apakah bukti ini bahawa setiap perkara yang Sienna beritahu awak tentang saya sama ada sangat diputarbelitkan atau direka-reka sepenuhnya? Saya di sini bukan untuk mendiagnosisnya atau meminta awak memecahkan kerahasiaan. Saya di sini kerana reputasi dan kesihatan mental saya rosak akibat maklumat palsu. Dr. Redes adalah profesional. Saya menghargai kehadiran Anda.
tetapi saya perlu mengekalkan batasan. Halaman 1 ialah transkrip Sienna yang memberitahu saya semalam bahawa Anda mendiagnosis saya sebagai seorang narsis terselindung dan saya berhutang 15,000 kepadanya. Halaman 2 ialah transkrip rakaman di mana dia mengakui dia tidak pernah memberitahu Anda nama sebenar atau pekerjaan saya. Dia memanggil saya Marcos dan mengatakan saya menganggur. Nama saya Olider. Saya seorang jururawat ICU. Halaman 3 menunjukkan jadual kerja sebenar saya sepanjang tahun lalu, membuktikan saya tiada di rumah semasa beberapa insiden yang digambarkannya. Dr. Redis terdiam. Dia membuka folder itu. Selama 45 minit berikutnya, saya menerangkan semuanya kepadanya. Dakwaan penyalahgunaan kewangan. Saya menunjukkan penyataban, taktik pengasingan. Saya mempunyai tangkapan skrin saya yang menggalakkannya keluar bersama rakan-rakan semasa dia menghantar mesej kepada mereka, mengatakan saya tidak akan membenarkannya. Gaslight Teng. Saya mempunyai video dia mengaku kepada kakaknya bahawa dia bermain permainan minda ahli terapi dengan saya. Bukti yang paling memberatkan ialah memo suara yang Sienna secara tidak sengaja hantar kepada saya di tempat dia sedang berlatih kisah terapinya dengan Imagigen. Okey. Jadi, saya akan beritahu dia yang dia pantau perbelanjaan saya. Jangan sebut yang saya ada kad kreditnya. Dan saya akan kata dia marah bila saya bercakap dengan lelaki lain. Tapi langkau bahagian tentang Jasper dan yang lain. Oh, dan saya akan menangis bila saya beritahu dia tentang dia menjerit kepada saya. Dia selalu lebih mempercayai saya bila saya menangis. Dr. Redis mendengar semuanya. Wajahnya kelihatan neutral dengan teliti, tetapi saya melihat rahangnya diketap. Encik Olider, katanya akhirnya, saya tidak boleh membincangkan apa yang telah atau tidak dikatakan dalam sesi saya dengan pesakit lain, tetapi saya mahu Anda tahu bahawa maklumat ini penting. Saya memandang serius integriti amalan saya. Saya tidak meminta Anda melakukan apa-apa. Saya cuma mahu Anda mempunyai maklumat yang tepat. Saya beredar. 2 hari kemudian, Sienna pulang dari terapi dengan kelihatan terkejut. Bagaimana sesi Anda? Saya bertanya. Baiklah, katanya dengan cepat. Terlalu cepat. Apa yang Anda bincangkan? Dr. Redis mahu mencuba pendekatan yang berbeza. Dia kata kita perlu fokus pada accountability dan komunikasi yang tulen. Itu kedengaran bagus. Minggu berikutnya, Sienna sangat marah selepas terapi. Dr. Redis asyik bertanya soalan-soalan pelik kepada saya, seperti tarikh dan masa tertentu, dan dia ingin tahu petikan tepat daripada perbualan kami. Macam dia tak percayakan saya lagi. Mungkin dia cuma teliti. Dia tanya sama ada saya pernah guna nama Marcos. Kenapa dia tanya macam tu? Saya mengangkat bahu. Tak tahu. Kemas kini 1. Alamak, keadaan menjadi semakin teruk. Jadi, Sienna ada temu janji terapi lain semalam. Dia pulang ke rumah dan terus mengemas barang-barangnya. Dr. Redis kata saya perlu berehat seketika daripada hubungan ini. Dia mengumumkan, baiklah, kata saya. Adakah dia beritahu sebabnya? Dia kata, saya perlu selesaikan beberapa isu peribadi. Apapun maksudnya. Apa yang Sienna tidak beritahu saya, tetapi saya dapat tahu daripada Imagigen, yang tidak boleh menyimpan rahsia untuk menyelamatkan nyawanya, ialah Dr. Redis sebenarnya telah mengatakan sesuatu yang sangat berbeza. Menurut Imagigen, sesi itu berjalan seperti ini. Dr. Redis meminta Sienna untuk membawa beberapa bukti tentang tingkah laku narsisistik saya untuk dokumentasi. Sienna tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Dr. Redis memintanya untuk menjelaskan beberapa ketidakkonsistenan dalam garis masanya. Sienna menjadi bingung dan mengubah ceritanya 3 kali dalam 10 menit. Akhirnya, Dr. Redis nampaknya berkata, saya rasa kita perlu fokus pada mengapa Anda merasakan keperluan untuk mencipta naratif palsu tentang pasangan Anda. Ini adalah corak yang perlu kita tangani. Sienna hilang arah. Menuduh Dr. Redis dimanipulasi oleh Olider dan berkata dia akan melaporkannya kepada lembaga.
Dr. Redes dengan tenang mengingatkannya bahawa membuat laporan palsu kepada lembaga pelesenan adalah satu jenayah. Jadi sekarang Sienna akan berpindah. Tetapi di sinilah hak itu menjadi supernoya. Dia menghantar saya permintaan Denmo sebanyak $8,500 dengan nota perbelanjaan pemindahan dan ganti rugi emosi. Saya menolaknya. Dia menghantarnya lagi. Saya menolaknya sekali lagi dan menghantarnya $50 dengan nota untuk petrol bagi memindahkan barang-barang Anda. Dia menelepon saya sambil menjerit bahawa saya telah menderanya dari segi kewangan dan dia akan memberitahu semua orang apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Awak membuatkan ahli terapi saya menentang saya dengan mengatakan perkara yang benar. Awak melanggar kesucian terapi. Saya pergi ke terapi. Bukankah itu yang awak mahukan? Dia menutup telefon dan mula menghantar mesej kepada semua orang yang kami kenali bahawa saya berbahaya dan telah menguntitnya kepada ahli terapinya. Masalahnya, kebanyakan rakan kami sudah tahu cerita sebenar. Lihat, Sienna telah berbohong dengan orang yang berbeza, dan mereka mula membandingkan nota. Kawan kerjanya menyangka saya menganggur. Keluarganya menyangka saya seorang doktor. Kawan gimnya menyangka kami poliamori. Kawan kolejnya menyangka kami telah putus cinta 6 bulan yang lalu. Rakan saya, Tiobias, mengendalikan sembang kumpulan dengan kira-kira 20 rakan bersama kami. Dia telah memuat naik tangkapan skrin semua cerita berbeza yang diceritakan oleh Olide tentang saya dan menyiarkannya bersebelahan. Responsnya sangat kejam. Tunggu, Olide entah bagaimana menganggur dan mengawalnya dengan wangnya. Dia memberitahu saya bahawa Olide kesat, tetapi juga terlalu pasif. Bukankah dia kata mereka bertunang bulan lepas? Sekarang mereka telah putus cinta sejak Januari. Elmo, dia tidak boleh terus berbohong. Kemas kini kedua. Peningkatan hak itu tidak masuk akal. Selepas Sienna berpindah ke rumah Jasper, yang mengejutkan, dia memutuskan bahawa dia berhak mendapat banyak barang yang tidak pernah menjadi miliknya. Tetapi dia tidak hanya bertanya, dia menjadi kreatif. Pertama, dia cuba mengalihkan surat menyurat saya. Saya hanya mengetahuinya kerana pekerja pos itu mengenali saya, sebuah bangunan kecil, dan bertanya sama ada saya akan berpindah. Saya memfailkan aduan untuk penipuan surat. Kemudian dia menghubungi majikan saya mendakwa sebagai orang yang boleh dihubungi kecemasan saya, dan bahawa saya mengalami gangguan mental dan memerlukan cuti lanjutan. Penyelia saya menghubungi saya dengan nada keliru. Olide, bekas kekasih awak baru sahaja menghubungi saya dan mengatakan awak berada dalam tahanan psikiatri. Saya betul-betul berdiri di hadapan awak sekarang. Ya, skim sebabnya saya keliru. Saya terpaksa memfailkan dokumen dengan HR untuk menyingkirkannya daripada sebarang kaitan dengan pekerjaan saya. Tetapi hak tertinggi datang apabila dia memutuskan bahawa dia berhak mendapat pampasan untuk trauma terapinya. Dia sebenarnya membuat invoice terperinci. Sesi terapi musnah akibat campur tangan Olide. $2,400. Mencari ahli terapi baharu. $500. Kerosakan emosi akibat pengkhianatan terapeutik. $5,000. Masa yang dihabiskan untuk berpindah. $1,000. Pelaburan hubungan yang hilang. $10,000. Terpaksa menjelaskan situasi kepada rakan-rakan. $2,000. Jumlah 20,900. Dia menghantar surat ini kepada saya melalui pos bertauliah dengan nota yang mengatakan dia akan membawa saya ke mahkamah tuntutan kecil jika saya tidak membayar dalam tempoh 30 hari. Saya menghantarnya kepada rakan peguam saya, Cordelia, yang secara literalnya menyedok kopi dari hidungnya sambil ketawa. Dia mahu Anda membayarnya kerana berbohong kepada ahli terapinya. Ini emas. Tetapi Sienna belum selesai. Dia mula berjumpa dengan ahli terapi baharu, dan nampaknya memberitahu mereka bahawa saya sedang mengintai dan mengganggunya. Ahli terapi baharu ini, tanpa mengesahkan apa-apa, menghantar surat berhenti dan berhenti kepada saya. Saya membalas dengan surat peguam saya sendiri, menunjukkan bahawa saya tidak pernah menghubungi Sienna sekalipun sejak dia berpindah keluar. Kedua,
Dia telah menghubungi saya sebanyak 73 kali dalam seminggu lalu. Ketiga, seorang ahli terapi yang menghantar ugutan undang-undang berdasarkan tuntutan yang tidak disahkan boleh menghadapi akibat profesional yang serius. Ahli terapi itu berundur dengan keras. Tiba-tiba, surat mereka hanyalah cadangan dan tidak mengikat secara sah. Sementara itu, Dr. Redes, melalui saluran yang sesuai, telah melaporkan kebimbangannya kepada penyeliannya tentang seorang pesakit yang sengaja memberikan maklumat palsu untuk memanipulasi hasil terapeutik. Dia tidak dapat menamakan nama, tetapi Sienna mendapati ia adalah tentang dirinya dan menjadi sangat marah. Dia sebenarnya muncul di pejabat Dr. Redes meminta nota terapinya supaya dia dapat membuktikan konspirasi tersebut. Nota-nota tersebut mendokumentasikan pemalsuan yang Anda akui. Adakah Anda pasti mahukan salinan? Anda tidak boleh menulis pembohongan tentang saya. Saya menulis apa yang Anda beritahu saya. Anda mengatakan kata-kata Anda sendiri adalah pembohongan. Sienna cuba memfailkan aduan dengan lembaga, tetapi mereka memerlukan bukti. Apabila dia tidak dapat memberikan sebarang bukti, dan mereka melihat Dr. Redes mempunyai dokumentasi yang luas, mereka menolaknya dan memberi amaran kepada Sienna tentang membuat aduan palsu. Kemas kini ketiga. Di sinilah hak Sienna bertembung dengan realiti dengan cara yang paling memuaskan. Ingat Jasper, lelaki yang dia DM semasa kami bersama? Rupa-rupanya dia menyangka Sienna masih bujang sepanjang masa. Dia memberitahunya bahawa saya hanyalah rakan sebiliknya yang suka mengawal yang tidak akan berpindah. Apabila dia mengetahui kebenarannya, imajinasi menyerang lagi. Gadis itu tidak boleh diam. Dia menghalaunya keluar. Tetapi bukan sebelum ini. Dia telah menandatangani penamatan pajakan di rumah lamanya dan bergaduh dengan kebanyakan rakannya dengan meminta untuk berpisah sementara. Jadi, kemana perginya orang yang berhak apabila mereka tiada tempat tinggal? Sudah tentu, kepada ibu dan ayah. Kecuali Sienna telah memberitahu ibu bapanya bahawa kami telah bertunang dan saya yang membayar untuknya kembali ke sekolah. Mereka menjangkakan perancangan perkahwinan dan pengumuman graduasi. Sebaliknya, mereka membuat anak perempuan mereka muncul dengan beg sampah yang penuh dengan pakaian, mendakwa saya telah memusnahkan hidupnya. Ayahnya, Ricardo, menghubungi saya. Olida, apa yang berlaku? Sienna kata awak memanipulasi ahli terapinya. Ricardo, adakah dia memberitahu awak bahawa dia menggunakan terapi untuk mencipta dokumentasi palsu tentang saya? Dia berkata, awak berbohong tentang itu. Saya ada rakaman dia mengakuinya. Awak mahu mendengarnya? Senyap. Hantarkannya. Saya menghantar memo suara kepadanya di mana dia sedang berlatih pembohongannya dengan Imagigen. 20 menit kemudian, dia menghubungi semula. Kami sedang mendapatkan bantuannya. Bantuan sebenar. Saya minta maaf tentang semua ini, Olida. Tetapi Sienna tidak mahu. Apabila ibu bapanya bersemuka dengannya, dia menuduh mereka menyebelahi saya kerana saya telah membelikannya dengan wang jururawat saya. Ibunya, Beatrice, memberitahu saya kemudian bahawa Sienna sebenarnya berkata, awak lebih mengambil berat tentang dia daripada anak perempuan awak sendiri. Jawapan Beatrix. Kami mengambil berat tentang awak mendapatkan bantuan untuk apa sahaja ini. Sienna memutuskan jika ibu bapanya tidak akan menyokongnya, dia akan mencari seseorang yang akan menyokongnya. Dia memulakan blog nasihat perhubungan yang dipanggil Surdiding Narcissistic Abuse, di mana dia menyiarkan kisah kami, kecuali banyak disunting. Dalam desinya, saya menganggur dan hidup daripada wangnya. Saya mengasingkannya daripada rakan dan keluarga. Saya menguntitnya ke terapi dan menyuruh ahli terapinya menyumbat gas. Dia dengan berani melarikan diri tanpa apa-apa. Blog itu mula mendapat perhatian. Beberapa orang berkongsi kisah mereka sendiri. Sienna mula menerima sumbangan daripada pembaca yang bersimpati. Kemudian seseorang mengenali cerita itu. Ia adalah Cordelia, rakan peguam saya. Dia mencipta blog respons yang dipanggil kisah sebenar di mana dia menyiarkan dengan kebenaran saya. Penyataban yang menunjukkan saya membayar semuanya.
Profil temu janji Sienna dari semasa kami bersama. Invoice yang dia hantar menuntut $2.900. Tangkapan skrin dia mengaku berbohong. Ruangan komen di blog Sienna meletup. Wah, awak cuba mendakwanya kerana berbohong kepada ahli terapi awak. Inilah sebabnya mangsa penderaan sebenar tidak dipercayai. Bayangkan menjadi mangsa yang berhak dan kemudian menjadi mangsa. Dr. Redes layak mendapat pingat kerana menangani perkara ini. Sienna cuba memadam semuanya, tetapi internet kekal abadi. Seseorang telah mengarkibkannya semuanya. Kemas kini terakhir. Sudah 3 bulan. Karma datang untuk Sienna dengan cara yang saya tidak pernah jangkakan. Pertama, bencana blog kembali kepada pekerjaan baharunya. Ya, dia akhirnya mendapat satu di pusat kesihatan. Mereka mencarinya di Google semasa proses pengambilan pekerja dan menemui semuanya. Mereka membatalkan tawaran itu dengan alasan kebimbangan tentang integriti profesional. Kemudian ahli terapi baharunya, yang ketiga, menggugurkannya sebagai pesakit selepas dia mencuba pembohongan yang sama tetapi terlupa bahawa ahli terapi di bandar yang sama sering mengenali antara satu sama lain. Berita telah tersebar tentang seorang pesakit yang sedang mencari terapi untuk mencari seseorang yang akan mengesahkan naratif palsu. Tetapi akibat muktamad datang daripada sumber yang tidak dijangka, teman wanita baharu Jasper, Penelope. Penelope ialah seorang pekerja sosial klinikal berlesen. Apabila dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Sienna, dia berasa ngeri. Dia juga kebetulan mengenali Dr. Redes secara profesional. Di sebuah persidangan profesional, Penelope menyebut situasi itu, tanpa nama, hanya senarionya, semasa panel tentang etika terapeutik. Kisah itu tersebar ke seluruh komuniti terapi tempatan sebagai kisah amaran. Sienna secara literalnya menjadi kajian kes tanpa nama dalam When Patients Weaponized Therapy. Sienna mengetahuinya dan mengugut untuk menyaman semua orang. Dr. Redes, Penelope, penganjur persidangan, malah saya kerana memulakan semua ini. Peguamnya, ya, dia menemui seorang yang cukup terdesak untuk mengambil kesnya, menghantar surat berhenti dan berhenti kepada semua orang. Respons daripada pasukan undang-undang persidangan itu sangat bagus. Nama pelanggan Anda tidak pernah disebut. Jika dia mengenali dirinya dalam kajian kes tanpa nama tentang manipulasi terapeutik, itu agak jelas. Peguam itu menggugurkannya sebagai pelanggan pada keesokan harinya. Terakhir saya dengar daripada Ricardo, Sienna tinggal bersama mereka, tetapi perlu membayar sewa. Dia bekerja runcit dan membencinya. Dia diharamkan daripada 3 amalan terapi di kawasan kami. Dia cuba memulakan blog lain, tetapi ia tidak mendapat sebarang perhatian. Dia memberitahu ibu bapanya bahawa saya telah merosakkan hidupnya sekurang-kurangnya sekali sehari. Beatrice mula mengenakan bayaran $5 kepadanya setiap kali dia menyebut nama saya. Ia telah mengurangkan aduan dengan ketara. Bahagian yang terbaik, Dr. Redes menghantar saya nota terima kasih profesional melalui saluran yang sesuai. Walaupun saya tidak dapat membincangkan kes-kes tertentu, saya ingin Anda tahu bahawa komitmen Anda terhadap kebenaran dan dokumentasi telah menyumbang kepada perbincangan penting dalam komuniti profesional kami tentang integriti terapeutik. Pendekatan Anda adalah hormat dan sesuai. Bagi saya sihat walafiat. Mula berkencan dengan Quen, seorang rakan jururawat yang menganggap keseluruhan cerita itu liar, tetapi menghargai bahawa saya menyimpan risit. Kami bergurau tentang pergi ke terapi pasangan suatu hari nanti dengan ahli terapi berasingan yang akan jujur sepenuhnya dengan Sienna membuka sekatan saya minggu lepas untuk menghantar mesej terakhir. Saya harap awak gembira. Awak memusnahkan segalanya. Saya menjawab, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Awak memusnahkan segalanya. Dia menyekat saya lagi. Kawan-kawan saya mempunyai jenaka berterusan sekarang. Setiap kali seseorang mengadu tentang apa-apa, Tobias berkata, adakah awak pernah mempertimbangkan untuk membuat invoice kepada mereka untuk kerosakan emosi? Saya dengar kadar semasa ialah $2,900. Kepada sesiapa yang berurusan dengan seseorang yang menjadikan terapi atau kesihatan mental sebagai senjata untuk menentang Anda,
Dokumentasikan semuanya. Kebenaran tidak memerlukan cerita yang rumit atau profesional yang dimanipulasi. Ia hanya memerlukan risit. Dan kepada ahli terapi yang berurusan dengan pelanggan seperti Sienna, terima kasih atas profesionalisme Anda. Dr. Redes boleh sahaja mempercayai semua yang diberitahu kepadanya, tetapi dia melakukan usaha wajarnya apabila dibentangkan dengan bukti. Skim yang dilakukan oleh ahli terapi yang baik. Edit untuk mereka yang bertanya. Tidak, saya tidak fikir semua terapi itu buruk. Terapi adalah menakjubkan apabila digunakan. Sejujurnya, masalahnya ialah apabila orang menggunakannya sebagai senjata dan bukannya alat untuk pertumbuhan. Edit 2. Berhenti meminta pautan blog Sienna. Ia telah dipadam. Dan saya tidak menyumbang kepada naratif mangsanya dengan menghantar orang ke dersi yang diarkibkan. Edit 3. Ya, ini sah untuk dikongsi. Semua yang saya siarkan adalah sama ada dokumentasi saya sendiri atau maklumat awam. Saya tidak melanggar sebarang kerahasiaan kerana saya bukan pesakitnya. Saya hanya seorang lelaki yang mempunyai risit. Edit 4. Ricardo menghantar mesej kepada saya bahawa Sienna menemui siaran ini dan mencetaknya untuk menunjuan ahli terapi baharunya sebagai bukti menguntit. Ahli terapi itu nampaknya bertanya, "Jadi, awak kata semua ini palsu?" Sienna tidak dapat menjawab. Dia kini sedang mencari maklumat tentang ahli terapi lagi. Nombor 5. Kita mulakan.